Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kekuatan ataupun taufik, kemampuan untuk kita menyambung semula pengajian kita, pengajian hadis, iaitu kitab Mishkatul Masabih, yang kita dah bercuti selama beberapa bulan nampaknya. Kita sambung semula insya-Allah, dan kita mulakan dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Seperti mana yang pertemuan yang lalu, kalau siapa yang nak tengok boleh tengok dalam Facebook Tirmizi Center lah. Ada tiga rakaman untuk mukaddimah. Di situ dia terangkan segala-galanya lah. Tapi bila setiap masa ada crowd yang baru ni, dia kena ulang sikit-sikit. Kitab Mishkatul Masabih ini gabungan antara dua kitab. Asalnya kitab Masabih karangan Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, muhaddis dengan faqih mazhab Syafi'i. Imam Baghawi tak ada tarikh yang tetap, tapi ulama masyhur kata dia 516, meninggal 516 Hijriah. Ulama kurin ke-6 lah pada mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun dia ada menyumbang satu karangan yang membahas tentang mazhab. Kitab dia Tahzib, At-Tahzib. Imam Nawawi pun banyak menukilkan juga daripada Imam Baghawi. Kitab dia Tahzib fi Fiqh Syafi'i. Kemudian datang Imam Khatib Tabrizi. Khatib Tabrizi dia menambah dan memperelokkan lagi lah, menyusun semula, memberikan tajuk dan sebagainya, dinamakan Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih. Jadi dalam kitab Mishkat ini dia ada membahagikan hadis-hadis itu kepada bab-bab lah, ataupun kitab-kitab, seperti Kitabul Iman, Kitabul Taharah, Kitabul Salat, Kitabul Siyam, Kitabul Zakat, Kitabul Hajj, Kitabul Munakahat, Kitab Buyuk, disusun mengikut sebahagiannya mengikut kitab fiqh juga, dan juga bab-bab yang lain. Dan dalam kitab ini, dalam setiap kitab tu dia dibahagikan pula tiga fasal. Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga, ataupun bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Jadi asalnya Masabih itu bab pertama dan bab yang kedua saja, atau fasal pertama, fasal kedua. Fasal pertama tu hadis dia semua sahih, muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Kemudian yang fasal kedua tu selain daripada Bukhari, Muslim, iaitu Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah.
Datang Imam Khatib Tabrizi, dia tambah lagi. Dia tambah lagi sampai jadi 13 kitab ada dalam ni. Kita boleh kata kitab kompilasi lah. Jadi kitab Mishkatul Masabih ni boleh kata kitab kompilasi antara 13 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Syafi'i, Musnad Malik, Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad. Kemudian ada lagi daripada kitab Imam Al-Baihaqi, kemudian kitab Razin. Ada 13 kitab dikumpulkan. Jadi kalau kita belajar Mishkat ni seolah-olah kita belajar 13 kitab. Kompilasi lah. Jadi cetakan yang mencetak kitab Mishkat Masabih ni berlambat-lambat sebenarnya, sama ada cetakan Arab ataupun Beirut dia panggil. Darul Kutub ada, Darul Kutub Ilmiah, Darul Fikir, segala macam darul ada. Cetakan apa ni, Arab, Saudi pun ada, cetakan apa Syam pun ada, Syria, banyak, sangat banyak. Kemudian cetakan India, Pakistan pun ada. Kalau India, Pakistan kitab dia besar-besar sikit. Masa mukadimah tu saya bawa. Jadi macam-macam kitab. Kemudian ada yang kitab dicetak matan saja, hadis saja. Mana itu pure lah kitab Mishkat Masabih. Setakat ni kalau yang Darul Kutub buat 2 jilid. 2 jilid. Tapi saya guna syarah lah. Sebab dia ada syarah-syarah dia. Ada syarah-syarah. Ada yang mensyarahkan khusus bagi Mishkat ni. Contohnya antara yang masyhur syarah Tibi. Syarah Imam Tibi. Lebih kurang dalam 12 jilid kalau cakap saya Darul Kutub. Ini saya dah bawa ni syarah Tibi. Imam Tibi ni mana? Muhaddis sama mazhab Syafi'i. 743. Syarah Tibi. Ya, tengok ke kamera ni. Nama dia Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Itu mensyarahkan kitab Mishkat. Ini 12 jilid tak silap saya. Kemudian ada lagi Fathul Ilah. Fathul Ilah ni kalangan Ibnu Hajar Haytami, bukan Ibnu Hajar Asqalani ya. Ibnu Hajar Haytami. Mujtahid tarjih mazhab Syafi'i. Kurun ulama kurun yang ke-10 dia 974 atau 84 tak ingat. 974. Imam Ibnu Hajar Haytami. Tapi masalahnya Fathul Ilah ni tak habis. Dia tak syarah sampai habis, tak sempat habis, meninggal kot macam itulah. Cuma Darul Kutub ni dia ambil qaul Imam Ibnu Hajar dalam kitab-kitab fiqh dia kan, dia ada banyak kitab Tuhfah dia, kitab Fathul Jawad dia, Syarah Arba'in dia. Ada Syarah Arba'in Imam Ibnu Hajar. Jadi dia ambil lah qaul Ibnu Hajar, dimasukkan di bawah hadis-hadis yang berkaitan. Jadi seolah-olah macam syarah jugalah. Tak sempurna, tak habis. Sebab ada setengah ulama dia tak sempat menghabiskan, dia meninggal. Jadi bab awal tu adalah bab Kitabul Iman, Kitabul Solah, masih lagi Syarah Ibnu Hajar. Masih dah selepas tu mula saya tengok dia ambil qaul Ibnu Hajar dalam kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan hadis tu, dan kadang-kadang tak ada, dia ambil daripada mana-mana lah. Contohnya dia ambil daripada Tibi masuk dalam, dia ambil daripada Mirqat. Mirqat ni satu lagi, Mirqat Mafatih, salah satu syarah juga bagi Mishkat Masabih. Mishkat Masabih, Mirqatul Mafatih, karangan Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari ni anak murid Ibnu Hajar Haytami, tapi dia bermazhab Hanafi. Jadi kalau hadis-hadis fiqh itu dia lebih mensyarahkan ke arah mazhab Hanafi lah. Kalau hadis yang berkaitan dengan fiqh, dia ke arah mazhab Hanafi. Dalam akidah dia kontroversi juga sebenarnya. Kalau menurut saya tengok Mulla Ali Qari ni dia ada kecenderungan kepada Ibnu Taimiyah dalam beberapa bab. Nanti ada yang tak setuju, mulai komplain komen kat situ. Boleh, kita boleh bahas. Dan dia mengkritik Ibnu Hajar pun ada juga. Sebab manhaj, kalau Ibnu Hajar masih lagi manhaj Asy'ariyah, walaupun dia bukan pure Asy'ariyah tapi setuju dengan manhaj Asy'ariyah. Begitu juga Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, walau bukan Asy'ariyah pure tapi dia apabila bab akidah ikut manhaj Asy'ariyah. Kemudian oleh kerana
Mishkat Masabih ini dia kompilasi 13 kitab kan, termasuklah Kutubus Sittah yang 6. Jadi Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, Muwatta, Musnad Syafi'i. Setiap kitab tersebut itu ada syarah masing-masing. Contohnya syarah Bukhari, berapa banyak syarah Bukhari kan, yang paling masyhur Fathul Bari kan, Imam Ibn Hajar Asqalani, syarah Bukhari terbaik. Ada syarah daripada Ibnu Battal mazhab Maliki, ada syarah Kirmani mazhab Syafi'i juga, ada syarah Qustulani, ada syarah daripada Ibnu Mulaqin, kebanyakannya mazhab Syafi'i, syuruhat Bukhari. Ada juga daripada mazhab Hanafi seperti Umdatul Qari Badruddin Aini, itu semua puluh-puluh jilid. Maulana Zakaria sini yang pengarang Fadilah Amal yang kononnya kata dhaif tu, dia punya syarah Bukhari Kanzul Mutawari 40 jilid lebih. Dan dia mengajar Bukhari 46 tahun. Yang bercakap tu entah Bukhari dah khatam tidak pun tak tahu. Orang tu mengajar Bukhari 46 tahun khatam. Dia malah bahkan Maulana Zakaria syarah kitab Muwatta Imam Malik atau Jazul Masalik itu. Sampai ulama Maliki kata dia ni macam mazhab Maliki. Nabi dia Hanafi. Mana keilmuan Maulana Zakaria tu dahsyat. Jadi oleh kerana setiap hadis-hadis itu ada syarah dia yang tersendiri, jadi kadang-kadang saya ambil, kalau hadis tu contohnya riwayat Muslim, saya ambil syarah daripada Muslim. Sebab apa? Syarah Muslim ni kan yang terkenal Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mensyarahkan antara syarah terkenal Imam Muslim, walaupun ada lagi Imam Qurtubi, kemudian ada Imam Qadhi Iyad, kemudian Imam dalam mazhab Hanafi seperti Syabir Ahmad Usmani, Fathul Mulhim. Begitu juga kitab-kitab yang lain, Tirmizi ada syarah dia, Abu Dawud ada syarah dia, Nasai ada syarah dia, Muwatta ada syarah dia, Ibnu Majah pun ada syarah dia. Jadi boleh diambil lah syarah hadis tu daripada mana-mana kitab. Tapi kalau syarah yang mustaqil, contohnya seperti yang saya sebut 3 tu yang masyhur lah, syarah Tibi, syarah Ibnu Hajar Haytami namanya Fathul Ilah, dan satu lagi Mirqat karangan Mulla Ali Qari. Ada lagi satu lagi saya tengah bau tak silap dia, tapi saya tak dapat lagi, order tak sampai lagi, tak ada. Mir'atul Mafatih, Mir'atul Mafatih itu pun syarah Mishkat. Setakat itulah yang ada. Jadi ada setengah hadis tu saya ambil daripada sumber asal dia. Maknanya kalau hadis tu dalam yang dibawa oleh Imam Imam Baghawi atau Khatib Tabrizi dalam kitab Mishkat ni ada hadis daripada Muslim, kadang-kadang saya ambil syarahnya daripada Muslim. Sebab bagi saya Imam Nawawi terbaik. Ulama yang terbaik di dalam mensyarahkan apa saja pun Imam Nawawi. Itu diterima oleh semua orang, Imam Nawawi ni. Dan juga Ibnu Hajar Asqalani kalau ada hadis Bukhari ambil daripada Fathul Bari. Cuma kena ingatlah apabila seseorang tu mensyarahkan hadis, maka tengok pada keilmuan orang tu. Kalau orang tu dia hebat dalam semua ilmu, dia bahas semua, nanti dia akan bahas dari segi lughah, bahasa Arab dia akan bahas. Panjang dia bahas. Contohnya bainama nahnu julusun inda Rasulullah. Bainama tu dia bahas. Bainama aja satu muka surat lah. Dia bahas satu persatu. Bainama tu apa? Zaraf ke ataupun huruf? Atau zaraf makan, zaraf zaman tu adakah dia ada jawab syarat? Kalau ulama tu cenderung kepada mantik, dia bahas mantiknya. Beza antara alhamdu, asyukru, ada nisbah di antara umum khusus mutlak, nisbah mutaradifan, mutaghayyiran. Kalau ulama tu dia hebat ilmu hadis dia macam Ibnu Hajar, dia akan bahas dari segi sanad saja sampai bermuka surat. Dia akan beritahu hadis ni juga diriwayatkan oleh imam lain dengan jarur sanad yang lain. Lepas tu dia bahas setiap sanad-sanad dalam perawi itu. Setiap perawi itu bahas sejarah ta'dil dia. Itu yang ada sunatul hadis yang kuat. Kalau di fuqaha, dia akan bahas istinbat hukum-hukum fiqah pada hadis tu. Kadang-kadang satu hadis tu boleh 10-20 hukum fiqah boleh dikeluarkan. Itu mengaji hadis. Kalau orang tu mutakallimin, dia bahas mutakallimin ni, ilmu akal dia kan. Ini tak logik, ini melawan kecanggahan hukum akal, ini tak boleh ni. Dia bahas. Kalau hadis tu ada kaitan dengan akidah. Kemudian lain-lain lah. Kalau ulama ibrah, ulama wa'izah, ulama-ulama tasawuf, apa pengajaran daripada hadis tu, nasihat-nasihat, iktibar, faedah yang kita ambil daripada hadis tu. Jadi itu bergantung kepada ulama yang nak mensyarah. Kalau ulama tu dia menguasai semua ilmu,
Dia punya syarah. Lepas tu ada ulama mengarang hadis pertama ni dalam kitab Mishkat ni. Hadis Jibril dia panggil. Itu satu kitab. Satu kitab. 2 jilid tak silap saya. Tebal ni. Syarah hadis Jibril saja. Lagi kita akan baca hadis tu. Maka kita akan tahu, oh patutlah panjang syarah dia. Seolah-olah macam khulasah bagi agama kita ni dalam hadis Jibril tu. Sebelum ni kan hadis dalam mukadimah, hadis innamal a'malu binniyat itu kan dari Imam Khatib Tabrizi letak di dalam mukadimah. Jadi hadis innamal a'malu binniyat itu pun panjang dah syarah pasal apa? Niat itu kan sepertiga daripada amalan, sepertiga daripada Islam. Sebab amal kita dalam Islam ni kan 3 je, amal dengan hati, amal dengan lisan, amal dengan jawarih. Jadi oleh kerana innamal a'malu binniyat tu mahal di hati, dibahas tentang niat saja, sepertiga ilmu dah bahas kat situ. Jadi itu hadis innamal a'malu binniyat dalam mukadimah. Kemudian masuk kepada bab yang pertama. Hadis yang pertama dia bagi judul Kitabul Iman. Kalau dalam Google pun rasanya ada kot. PDF dia boleh cari free je download. Tapi kalau nak download Mishkat tebal lah, lama lah. Dalam Arba'in 40 pun ada hadis ni. Hadis ni hadis yang kedua. Kalau ada boleh, yang ada hadis Arba'in pun hadis ni ada dalam Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Mana-mana ulama mesti kebanyakan lah, mesti memulakan kitab dia sama ada dengan hadis innamal a'malu binniyat atau dengan hadis Jibril. Kebanyakan ulama memulakan hadis, kitab hadis dengan hadis tersebut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Tajuk dia Kitabul Iman. Tajuk dia Kitabul Iman tu pembahasan tentang keimanan sahaja. Ibnu Hajar bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 muka surat sebelum dia masuk kepada hadis. Imam Nawawi pun sama. Dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim, hadis ni dipetik daripada Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi pun mensyarah. Pembahasan tentang iman itu panjang sebenarnya. Apa itu iman? Pembahasan yang berkaitan dengan iman. Panjang sangat. Tapi tak apa, kita baca dulu hadis yang pertama, kemudian saya bahas tentang masalah keimanan. Itu memang adat lah belajar hadis. Sebab kalau semua muhadis akan mensyarahkan apa itu iman, bila Kitabul Iman dia akan bahas apa itu iman. Maka kenapa perlu diadakan satu kitab yang membahas tentang keimanan? Dan didatangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan. Maka perlu faham dulu iman tu apa dia. Itu disyarah panjang. Itu namanya kalau ilmu dirayah. Kalau nak riwayah saja, kita baca je. Kalau kita orang Melayu tak faham makna hadis. Kalau diterjemahkan pun kadang-kadang tak faham. Al-ma'u bil ma'. Air dengan air. Air dengan air. Tak faham. Kalau Rasulullah al-ma'u bil ma', sabda Nabi air itu dengan air. Itu apa benda tu air dengan air tu? Kalau tak disyarahkan tak faham. Tapi memang target kita di sini riwayah dan dirayah dua-dua sekali. Kalau riwayah biasanya orang buat daurah riwayah, baca je sampai. Tapi kalau Mishkat ni kalau nak khatam riwayah saja mau berhari-hari, seminggu juga. Berapa ribu hadis dalam ni? 5,000 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul awal. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, dia telah berkata, di sini dalam kitab kitab Mishkat Masabih ni hadis semua dipanggil hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, iaitu dibuang sanadnya. Dibuang bukan tak ada sanad, disengaja tidak ditulis sanadnya. Dia hanya bagi nama sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Nabi dan imam yang terakhir sekali yang mengumpulkan hadis ni. Kat bawah tu nanti dia kata rawahul Muslim. Maka sanad sebenarnya daripada Imam Muslim sampai kepada Umar Khattab tu ada 7-8 orang lagi perawi. Tapi dia tak dalam Mishkat ni dia tak kata. Kalau nak kena terujuk kepada kitab asal iaitu kitab Muslim. So saya ada bawa lah
salah satu daripada syarah daripada kitab Sahih Muslim, dalam ni ada sanad dia, sanad hadis ini. Orang minta sanad kena cari kitab asal lah. Sebab tu dia dah dalam mukadimah dia beritahu dia tak akan datangkan sanad. Kalau nak datangkan sanad, rujuk kepada kitab asal. Sebab dalam ni kan kompilasi 13 kitab. Jadi kalau kitab tu diambil daripada Muslim, maka pergi tengoklah kitab Muslim, dalam tu ada sanad dia. Biasanya akan beritahu lah hadis ni dalam bab apa. Biasanya kalau di sini Kitabul Iman, dalam Muslim pun Kitabul Iman sama saja. Faham? Apa struktur pengajian hadis pun kena tahu juga. Kena tahu, kalau tidak payah. Ini kenapa tak ada sanad? Aku belajar tu ada sanad. Saja dia buang sanad. Memang tujuan dia bukan nak mendatangkan hadis itu dengan bersanad. Sekadar nak ceritakan hadis saja. Kalau nakkan sanad ini, panjanglah dia punya sanad ni nak dibaca. Itu boleh rujuk kepada kitab-kitab sanad. Okey, kemudian nanti kita baca sanad ni. Ada dalam kitab ni. Qala, kata Sayyidina Umar, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat kata bainama, ada kata baina. Dia kena ingat, dia hadis ini bukan satu riwayat saja, ada banyak riwayat. Jadi ada setengah riwayat kata macam ni, ada setengah riwayat kata macam ni, ada perbezaan lafaz dalam riwayat itu standard. Itu standard. Bahkan dalam Muslim sendirilah, kalau kita tengok dalam Muslim sendiri, hadis yang sama nanti terbalik. Nanti itu satu perbahasan lagi lah. Nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, tiba-tiba tala'a alaina rajulun, muncul kepada kami seorang pemuda, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih baju pakaiannya atau bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam dia punya rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan padanya tanda-tanda safar. Maknanya kalau orang bersafar di padang pasir, mestilah berdebu kan dia punya baju dia. Tak, ni bersih cantik berkilat. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan seorang pun tak kenal dia ni siapa. Maksudnya kalau dia ni musafir, mesti ada tanda-tanda safar itu. Datang dari jauh kan. Tapi tambah tak ada tanda safar. Tiba-tiba, kalau nak kata penduduk Madinah, seorang pun tak kenal dia. Misteri lah ni. Misteri. Tapi saya tak syarah lagi, kita baca hadis, lepas ni baru kita syarah. Okey. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, kemudian dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya. Nanti ada isu, dia meletakkan kedua tangannya kepada pahanya ke, paha dia sendiri ke, kepada paha Nabi. Nanti ada isu kat situ. Sebab kan, dia meletakkan, tadi kan dia menyandarkan lututnya kepada lututnya. Kita fahamlah, dia nak menyandarkan lututnya kepada lututnya, rukbatai dua lutut. Dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya, mestilah lutut yang lain, takkan lutut dia sendiri kan. Dia ada dua lutut je. Jadi dia meletakkan dua lutut dia, mana dia duduk macam ni. Nanti ada faedah dia ni, saya nak cerita. Dia menyandarkan dua lututnya kepada dua lututnya, dia bersambung lutut dengan lutut Nabi. Rapat. Siapa nak duduk rapat dengan saya dengan lutut, takut tak tahan bau mulut je. Wa wada'a kaffaihi, maka dan dia meletakkan kedua belah tapak tangannya ala fakhizaihi, ke atas dua pahanya. Maka isu sekarang ni, dia letak atas paha dia ke atau dia letak tangan dia atas paha Nabi? Nanti kita bahas. Bahas bukan ikut ni, ada riwayat yang lain dalam Nasa'i, dalam kitab-kitab yang lain Ibn Hibban mengatakan dia meletak tangannya di atas paha Nabi. Walaupun sebagian ulama kata
Takkan letak berapa Nabi pun. Tapi ada riwayat kata letak bahan Nabi. Kata itu riwayat tambahan daripada perawi. Dia ada isu. Tapi itu bukan poin lah. Tapi akan boleh dijadikan satu hujah juga. Maknanya kalau kita nak menuntut ilmu, perlu ke kita melaga kalau lutut dengan Tok Guru dan letak tangan atas paha Tok Guru? Ya lagi kan dia kata perempuan pun boleh kan? Kacau lagi tu kan. Takut orang memanipulasi hadis. Kan ada orang tu suka. Dia kata umum kan, mana boleh je. Dia panggil anak murid dia perempuan, suruh rapat ke lutut, suruh letak tangan atas paha dia. Sudah, kacau lagi. Faqala. Maka orang tadi berkata, rajul tadi berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Qala, maka Nabi menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu berhaji ke bait al-bait, maksudnya Kaabah. Ini istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk pergi ke sana. Qala sadaqta. Maka yang tanya tadi, rajul yang tanya tadi kata, benar kamu. Qala, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran, dia tanya lepas tu dia benarkan. Tanya kan? Selalunya orang bertanya tak tahu. Jadi dia tanya, Nabi jawab, dia kata, benar kamu. Dia tanya, dia benarkan pada. Kan? Maka menghairankan kami, fa'ajibna. Menghairankan kami pada pemuda itu, dia tanya, dia pula benarkan. Kata Sayyidina Umar. Qala, kemudian pemuda itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman. Khabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Di sini dia disebut qadar saja. Baik dan buruknya, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya qadar. Qala sadaqta, maka dia jawab, benar kamu. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Khabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah atau memperhambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia berkata lagi, kita bertanya lagi, khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah ni salah satu nama bagi hari kiamat. Nanti kita bahas. Satu persatu bahas ni kan memang tak. Lepas tu kalau dengar hadisnya, ini tak habis bahas ni. Solat saja mungkin setahun. Sebut semua kan. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nampak tu jawapan Nabi. Bila ditanya tentang, khabarkan aku tentang hari kiamat ataupun sa'ah, maka Nabi jawab, tidaklah yang bertanya tentangnya itu, tidaklah yang ditanya tentangnya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini Nabi punya jawapan. Nanti kita bahas apa makna dia. Qala fa akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai. Kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, yang bertelanjang, yang miskin, yang memelihara kambing-kambing, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam meninggikan bangunan-bangunan. Tanda kiamat. Qala thumman talaqa. Kemudian Sayyidina Umar berkata, kemudian pemuda itu pun pergi dari situ. Falabistu malian, aku duduk beberapa hari. Summa qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahu tak siapa yang tanya gitu?
Qultu aku berkata, Allah Rasul alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala maka Nabi jawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya orang tu adalah Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan kamu agama kamu. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dah dengar hadis tu kan? Jadi hadis itu membahaskan tentang, sendiri dah dengar tadi kan, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Jadi kalau setiap satu tu nak dibahas memang tak habis. Lepas tu dalam rukun iman tu dia kan dibahas satu, Allah, malaikat, kitab, rasul. Maknanya tu dari situ dah seluruh akidah dah kat situ. Kalau dalam rukun Islam tadi kan syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Fiqh bab rumu' ubudiyah tu dah kat situ lah. Kemudian ihsan bab tasawuf. Kiamat, kalau bab kiamat, kalau ikutkan masuk ke dalam bahagian sam'iyat dalam akidah. Ataupun kalau Syekh Abu Bakar Al-Adani tu, ulama Yaman tu kan, dia buat satu ilmu yang khusus tentang pembahasan kiamat ni, iaitu fiqhul tahawulat. Dia ada pembahasan khusus tentang tanda-tanda kiamat dan keadaan hari kiamat. Jadi kesimpulan ni ulama kata hadis ini merupakan asas bagi agama kita. Pasal apa? Last kali itu kan, yang Nabi kata, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril datang mereka ajarkan agama kamu. Jadi ulama kata hadis ini merupakan khulasah, kesimpulan bagi agama kita. Jadi agama kita ada 3 rukun yang penting, iaitu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Adapun hari kiamat itu, itulah ada sebagainya mengasingkan, ada sebagainya masukkan ke dalam beriman kepada, kan rukun iman itu beriman pada hari akhirat kan. Itu masuk ke kiamat, masuk akhirat lah tu. Cuma dinyatakan di sini tentang akhirat, diingatkan bahawa manusia ni, pada manusia bahawa satu hari nanti dunia ni akan musnah, akan berlaku kiamat, semua manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Itu isyarah dia lah, nak highlightkan ke situ. Padahal pembahasan dalam rukun iman pun dah ada. Jadi hadis ini menjadi asas lah kepada agama kita. Agama kita ada 3 rukun yang penting, iaitu rukun Islam, iman. Dan ada setengah hadis pula dia terbalik. Dia kata, dia tanya tentang rukun iman dulu, lepas tu baru rukun Islam, lepas tu baru rukun ihsan. Jadi itu tak ada masalah lah. Maksudnya perawi ataupun yang meriwayatkan hadis itu mungkin dia susun terbalik-terbalik, tak ada masalah. Tak ada efek pun kalau susunan mana dulu, yang kalau susunan kalau macam tu tak betul. Iman dulu kena bawa Islam, Islam dulu baru iman. Itu kan ada pembahasan juga tu. Ada riwayat kan yang ditanya tentang iman dulu. Adakah riwayat yang sama atau riwayat yang lain, itu pun dibahas juga. Itu pun dibahas. Menurut sebagian ulama kata peristiwa ni berlaku sekali saja. Cuma berlaku kan di kalangan ramai. Jibril datang tengah ramai-ramai ni. Nah, jadi yang tengok dia cerita. Mungkin orang yang cerita dia hafal, dia cerita macam pergi tengok cerita movie dia cerita terbalik-terbalik. Yang dulu pernah cerita yang kemudian kan. Dia cerita, ada yang cerita, ada yang betul-betul hafal movie tu, satu persatu dia cerita direct, ada juga. Bergantung kepada perawi itulah. Okey. Nanti kita akan bahaskan satu persatu tentang tu. Ini nak cerita, bahas tentang hadis dulu sikit. Jadi di sini dia kata, tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Jadi Sayyidina menggambarkan atau memang menceritakanlah tentang keadaan pakaian yang sangat putih. Maka ulama kata faedah yang boleh diambil daripada situ ialah seorang yang nak menuntut ilmu mesti kena pakai pakaian yang bersih dan putih. Ada? Tapi tak wajib lah, tak wajib. Ini nak cerita, maknanya Jibril sebagai penuntut ilmu kan, ni kan bila dia datang bertanya kepada Nabi, seolah-olah dia nak menuntut ilmu di situ. Jadi adab menuntut ilmu yang terbaiknya ialah pakai pakaian putih bersih. Itu sebab tu madrasah semua pakai putih ya. Beramal dengan hadis ni lah. Adab kita belajar ilmu. Kecuali Akademi Usuluddin Ihya, dia special sikit sebab yang belajar dah halim. Ini tak wajib, ini terpulang. Faedah aja ulama ambil faedah. Bersih maknanya dalam keadaan putih bersih.
Kemudian syadidu sawadi sya'ri. Rambut dia hitam pekat. Itu kata ulama isyarah kepada nak belajar ilmu ni mesti muda-muda, jangan dah beruban pun nak belajar ilmu. Tahu je bukan nak ni. Ini kata ulama. Maknanya bagusnya menuntut ilmu tu ketika usia muda. Bukan tak kata tak boleh tua, tak boleh belajar. Maknanya nak menunjukkan bahawa menuntut ilmu tu biar daripada muda. Kemudian la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Mana itu menunjukkan dia bukan orang. Nak kata musafir pun bukan, nak kata penduduk Madinah pun bukan, satu orang pun tak kenal dia. Kalau musafir dah tentu ada tanda-tanda safar. Maka itu di situ menunjukkan dia malaikat Jibril. Kan last sekali kan Nabi tanya Umar tu kan. Jadi biasanya malaikat Jibril ni dia akan datang, dia dalam bentuk manusia, biasanya dia akan menyerupai Dihyatul Kalbi. Seorang sahabat Nabi yang handsome. Dihyatul Kalbi. Selalunya Jibril akan menyerupai Dihyatul Kalbi. Selalunya. Dalam bentuk manusia. Sebab Jibril dalam bentuk asal, Nabi pernah nampak Jibril dalam bentuk asal 2 kali saja. Satu ketika wahyu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir tu. Wahyu yang kedua selepas Iqra. Itu Nabi melihat Jibril nanti kan akan ada nanti dalam hadis. Nabi melihat Jibril dalam bentuk asal memenuhi langit dan bumi. Nabi tengok ada orang panggil ya Muhammad, tengok kiri kanan tak ada, depan tengok atas, jatuh tu duduk. Nabi tengok Jibril dalam bentuk asal besar memenuhi langit dan bumi. Itu saiz asal Jibril. Satu lagi ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, Nabi melihat Jibril dalam bentuk asal 2 kali sahaja. Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk asal. 600 pasang sayap. Satu sayap saja dibuka, gelap timur dan barat. Sepasang sayap dia buka, gelap timur dan barat. 600 pasang sayap, tak tahu cerita macam mana. Itu saiz Jibril. Itu belum lagi malaikat yang lain lagi. Ada yang lebih besar dari Jibril pun ada. Itu bab malaikat nanti. Bab akidah. Tapi bila nak datang jumpa Nabi, maka dia menyerupai manusia, biasanya Dihyatul Kalbi. Kemudian menyandalkan lututnya kepada lutut Nabi. Maka ulama kata duduk yang paling afdal itu duduk iftirash dia panggil. Jadi hanya dalam keadaan duduk iftirash saja boleh menyandarkan lutut kepada lutut. Tapi tak disuruhlah menyandarkan lutut kepada saya. Gimas lagi. Maknanya duduk dekat. Isyarah kepada duduk dekat-dekat. Kadang-kadang saya pergi kuliah kat masjid tu, nongkor. Dinding sana penuh. Itu macam terasa macam seorang-seorang dia mengajar. Semuanya duduk kat dinding. Lagi besar masjid tu, lagi jauh. Kalau dekat, surau kecil-kecil dekat, okey lagi. Maknanya duduk rapat-rapat. Duduk berdekatan dengan, itulah yang diamal oleh sahabat Nabi. Bila Nabi mengajar, Nabi ceramah, semua sahabat duduk rapat-rapat dekat dengan Nabi. Ini isyarah kepada duduk dekat. Kemudian meletakkan tangan. Isu tentang meletakkan tangan ni panjang sebenarnya. Maka ada riwayat dalam Nasa'i dan Ibn Hibban mengatakan lafaz jelas menunjukkan dia meletakkan tangannya kepada tangan paha Nabi. Maka ulama pun bahaslah. Maknanya daripada situ nak buat, maknanya oleh kerana dia Jibril. Letak tangan atas apa? Kalau manusia tak perlu letak. Macam-macam lah ulama kata kenapa letak atas tangan atas paha dan sebagainya. Kerana untuk menarik perhatian. Maknanya betul-betul fokus. Kalau letak tangan, kalau orang datang duduk letak tangan atas paha kita pun macam dia ni betul-betul nak tahu ni. Itu panjanglah perbahasan dia. Tapi di situ kita tak perlulah nak letak tangan kita. Lagi semua orang letak tangan atas paha guru, kacau lagi. Okey, maka dia pun tanya beberapa soalan. Kemudian dia benarkan. Jadi bila dia tanya, kemudian dia benarkan, bermakna dia sudah tahu. Jadi ulama kata daripada sini dipahami bahawa kadang ada orang tu dia boleh bertanya soalan yang dia dah tahu. Boleh bertanya soalan yang dia tahu, faedah dia supaya orang lain yang tak tahu dapat jawapan. Ada orang dia tak tahu kan, dia tak tahu nak tanya, ada soalan tak ada. Jadi ada orang yang dia dah tahu, dia pun tanya. Saja je dia nak tanya supaya bila orang tu jawab, orang lain pun akan dapat faedah, akan dapat jawapan. Dan perbuatan bertanya soalan itu perbuatan yang mulia.
Kalau tak percaya, buka Al-Quran. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Betul? Yas'alunaka 'anil yatama. Berapa banyak Allah Ta'ala ulang dalam Quran yas'alunaka, yas'alunaka. Maksudnya terjemahan dia, mereka yakni sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad. Mereka yakni sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad. Perlu ke Allah Ta'ala ceritakan benda tu dalam Quran? Kan? Tak perlu. Allah Ta'ala terus je bagi keterangan kan. Tapi Allah sebut dalam Quran, mereka yakni sahabat bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ahillah, tentang anak yatim, tentang anfal, tentang haid. Jadi Allah sebut. Kata ulama, perbuatan bertanya itu sangat mulia sehingga kan Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran berkali-kali. Boleh kira dalam yas'alunaka berapa kali diulang dalam Quran. Jadi perbuatan bertanya itu perbuatan yang mulia. Maka salah satu cara daripada untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Di sini Jibril dia boleh je datang, dia bagi tahu kan. Dia tanya, maka Nabi jawab, lepas tu dia benarkan. Okay, kemudian dia tanya tentang Islam, kemudian tanya tentang iman, tanya tentang ihsan. Pembahasan iman dan Islam ni panjang. Nanti mungkin saya akan bahas kemudian. Okay, saya bahas yang ringkas-ringkas dulu tentang isi kandungan hadis. Yang ada yang boleh nampak lah di sini. Okay, yang ketiga tu dia tanya tentang ihsan. Jadi ihsan ini pembahasan di tasawuf lah sebenarnya. Jadi sebenarnya ulama kata munculnya bidang akidah, munculnya bidang fiqah, munculnya bidang tasawuf itu kerana hadis ni. Jadi apabila Nabi kata atakum yu'allimukum dinakum, mengajar kamu agama kamu, maka ulama kata agama kita itu 3 rukun yang utama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Maka daripada rukun iman itu muncullah bidang ilmu yang namanya bidang akidah, bidang tauhid ataupun usuluddin atau teologi ataupun ilmu kalam. Pembahasan dia sekitar rukun iman. Muncul bidang ilmu itu setelah di zaman tabi'in lah mula. Zaman tabi'in, tabi'at tabi'in. Kemudian daripada ihsan itu kita tengok kan syahadah, selawat, solat, puasa, zakat, haji, muncul satu bidang ilmu yang namanya fiqah ataupun syariat. Tentang bidang ilmu yang bahaskan khusus tentang tu. Kemudian muncul pula bidang tasawuf ataupun bidang tazkiyatun nufus ataupun akhlak ataupun tasawuf, apa sajalah nama dia, kerana rukun ihsan. Jadi daripada situ zaman Nabi tak ada jom kita belajar fiqh hari ni, jom kita belajar akidah hari ni, belajar tasawuf, tak ada. Tapi daripada sini dipahami bahawa agama itu untuk mempelajari iman, maka bidang dia akidah, tauhid ataupun teologi, usuluddin dan sebagainya. Kalau nak belajar tentang solat apa semua Islam, belajar fiqh, belajar syariat. Kalau belajar ihsan, maknanya belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar tazkiyah dan sebagainya. Maka di sini saya nak highlight kepada yang ni dulu, sebab kalau pembahasan yang panjang lebar dengan Ustaz Raja lah, ada subjek tasawuf kan sini. Ni daripada sinilah ulama kata munculnya ilmu tasawuf, iaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu anta'budu atau anta'buda, kamu menyembah. Abada ya'budu abdan wa ibadatan. Kan nanti dalam surah mengaji lah. Abada ya'budu abdan wa ibadatan. Itu dia punya kata-kata kunci dia. Maknanya kalau orang Melayu kata menyembah. Jadi abdan maknanya perhambaan. Jadi abdan tu juga satu dipanggil hamba. Abdullah, hamba Allah kan. Abdullah, hamba Allah. Jadi di sini orang kata menyembah Allah. Jadi dia berkata dia banyak fokus kepada solat je. Sebenarnya maksud anta'budallah itu maknanya kamu memperhambakan diri kepada Allah atau kamu menjadi hamba Allah. Menjalankan perhambaan kamu sebagai hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Maka dia bukan solat saja. Seluruh kehidupan kita. Sebab Allah dalam Quran Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ataupun kalau kita tak wakaf kan liya'buduni. Dia bukan liya'buduna, liya'buduni. Sepatutnya na, tapi kenapa ni? Kerana ada ya mutakalim tu dibuang di mahzuf. Untuk menyembahku.
Terjemah Melayu. Tapi bukan menyembah, memperhambakan diri. Sebab ibadah ataupun abdun itu kan perhambaan. Jadi tujuan sebenarnya kita nak memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi sepanjang kita memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala itu, maka ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Maknanya kita perform kita punya ibadah itu, apa sajalah, ibadah umum, ibadah khusus. Kalau solat itu ibadah khusus. Ibadah umum ni segala apa yang kita, semenjak kita balik sampai kita mati, semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur balik, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua apa yang kita lakukan itu dipanggil perhambaan kepada Allah. Jadi bukan solat saja. Jadi maknanya apa saja yang kita buat, ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah. Macam kita perform depan bos kita lah. Kita buat kerja, kita perform depan bos. Fa'illam takun tarah, kalau tak dapat sampai tahap kita melihat Allah dalam tasawuf, dia kata apa? Maqam musyahadah. Maqam musyahadah. Musyahadah dengan maknanya bil basirah, bukan bil dengan mata. Musyahadah hati dia dengan basirah dia. Fa'illam takun tarah, kalau kamu tidak dapat melihat Allah, maka fa'innahu yarak, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Ini kan sekurang-kurangnya lah dipanggil maqam muraqabah. Maqam muraqabah. Kan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah kamu tidak mengetahui Allah itu melihat kamu? Inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala sentiasa mengintai-intai hamba dia, kan? Itu kan Allah melihat kita, kan? Jadi yang pertama tu kalau dalam tasawuf lah pembahasan dia. Ka'annaka tarah maknanya maqam musyahadah. Kemudian kalau fa'illam takun tarah, kalau kita tak dapat melihat Allah, maksudnya tak sampai tahap itu, fa'innahu yara, maksudnya yakinlah, sedarlah yang Allah tu sentiasa melihat kita, itu maqam muraqabah. Merasa sentiasa diperhatikan oleh Allah, tu maqam muraqabah. Jadi sebelum naik ke musyahadah, dia muraqabah dulu. Ini tak rasa pun Allah Ta'ala melihat, kan? Line clear. Line clear. Di mana ada line clear, line sentiasa tak clear. Pasal apa? Allah sentiasa melihat kita. So di mana saja kita pergi pun line takkan clear. Yang line clear ni maknanya maqam muraqabah pun tak sampai lagi. Itu yang line clear. Maqam line clear dipanggil. Maqam line clear. Macam bos kita tak ada. Kan, kalau kita perform buat kerja depan bos, baru duduk tengok kita buat kerja, itu maqam musyahadah tu, kita diperhatikan oleh bos betul. Dia buat kita perform tu depan bos. Tapi ka'annaka kalau tak pun bos pasang CCTV je. Itu dia masih lagi rasa, kan. Bos tengok kat CCTV, kan. Dia merasa dilihat oleh bos walaupun dia tak perform depan bos. Tapi CCTV ada, mungkin bos tengok, kan. Itu yang merasa dilihat oleh bos. Ini CCTV pun tak ada, bos pun cuti, line clear. Itu tak sampai maqam lagi lah. Ya. Sebab tu ihsan itu setelah iman dan Islam. Setelah iman dan Islam baru ihsan. Sempurna akidahnya, sempurna fiqahnya, baru boleh mencapai tahap ihsan. Jadi dia dah apa? Iman dia sempurna, syariat dia sempurna, maka dia perform keimanan dan syariat dia itu seolah-olah dia perform depan Allah. Ini ringkas sajalah detailnya Syekh Rahimuddin dengan Ustaz Raja Mukhlis. Kalau ada setengah ahli sufi, fa'ilam takun tarahu. Ada dia berhenti, dia koma kat situ. Kalau kita tengok hadis itu kan, fa'ilam takun tarahu. Kalau itu yang baca straight. Baca straight. Kalaulah kamu tidak dapat melihat Allah, fa'innahu yarak, sesungguhnya dia melihat. Kalau tasawuf kadang dia bacanya fa'ilam takun tarahu. Jika kamu tiada, maka kamu akan melihatnya. Fa'ilam takun, jika kamu tidak ada, tarahu, maka kamu akan dapat lihat dia. Mana kalau kamu fana, kamu akan dapat lihat Allah. Itu sufi punya terjemah. Jauh sufi punya tengok awak tu. Di mana ada koma kat sini, kan? Nak letak koma boleh, tak letak pun tak apa. Jadi kalau terjemahan fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara, itu terjemahan biasa. Jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Tapi kalau sufi, fa'ilam takun tarahu. Kalau kamu sudah merasakan diri kamu tiada, maka kamu akan melihat Allah sahaja. Itu yang anallah, anallah, anal haq, anallah, begini ke situ.
Fana fil af'al, fana fil sifat, fana fil zat, semua itu pembahasan tasawuf lah. Sikit-sikit boleh lah. Kemudian dia tanya tentang hari kiamat. Maksudnya detailnya tentang tasawuf tu, makam musyahadah ke makam muraqabah ke nak sampai tahap semua tu, itu dalam tasawuf. Maka dari sinilah diambilnya ilmu tasawuf, munculnya ilmu tasawuf. Kemudian tanya pasal hari kiamat, maka Nabi kata mal mas'ulun anha, tidaklah yang ditanya tentangnya bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang tanya pun tak tahu, yang ditanya pun lagi tak tahu. Ya, kalau hari kiamat itu hanya Allah saja yang tahu, tak ada siapa tahu. Israfil yang akan tiup sangkakala menandakan kiamat bermula itu pun dia pun tak tahu bila. Tapi trompetnya sudah di mulut katanya. Dipanggil trompet lah atau sangkakala tu sudah berada di mulut dia dah. Asalnya pegang kan, peniup ni dia asalnya dia pegang, tiba-tiba bila nak tiup baru dia standby. Ini ketika Nabi Mi'raj kata Nabi Israfil dah standby dah. Jadi Israfil pun tak tahu bila kiamat. Itu hanya Allah saja. Nanti ada hadis nantilah. Wa indahu ilmus sa'ah. Ada ayat Quran lagi yang didatangkan dalam hadis. Kemudian Nabi minta, Jibril minta supaya diberitahu, dikhabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Di sini ada beberapa tanda saja yang Nabi sebut dan ulama kesimpulkan ini tanda-tanda kecil saja. Iaitu di sini antalidal amatu rabbataha. Seorang amat ni biasanya hamba perempuan. Hamba perempuan melahirkan rabbataha, tuan dia, sayyid dia ataupun tuan dia. Jadi kalau yang ambil makna zahir hadis, mana boleh jadi dipanggil seorang tuan apabila dia menjimat hamba perempuan dia, maka anak yang lahir tu dia merdeka. Dan itu dipanggil umul walad. Dan apabila tuan dia meninggal, dia pun merdeka. Itu dalam Kitabul Itaq, di dalam bab fiqh last sekali dia bahas. Kitabul Itaq dalam fiqh pembahasan tentang hamba. Dia ada hamba yang muba'an, ada hamba yang umul walad dan hamba yang macam-macam lagi lah. Jadi kalau ambil zahir hadis, maknanya seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia. Tapi apa faedahnya kepada tanda kiamat? Apa ulama kata faedah dia pada tanda kiamat nanti, maknanya zaman sekarang kan tak ada hamba. Nanti akan muncul balik zaman akan ada hamba balik. Dan hamba itu pula dimiliki oleh seorang orang biasa, bukan orang mereka lah. Kemudian apabila dia berjimat dengan hamba dia, hukum dia boleh dengan beberapa syarat lah. Maka akan lahir manusia-manusia yang merdeka, maka itu ada tanda kiamat. Kalau ambil zahir. Ada ulama kata maksud dia bukan tu, maksud dia ni akanlah sampai satu masa anak-anak menjadi bos kepada mak ayah dia. Maknanya ibu bapa terpaksa jadi hamba kepada anak-anak. Satu zaman yang mana dekat nak kiamat nanti, ibu bapa jadi hamba kepada anak-anak. Anak jadi bos, anak akan memerintahkan mak ayah seolah anak tu bos, mak ayah dia hamba dia. Itu sebagian ulama kata itu maksud dia. Dan kemudian kamu melihat orang yang berkaki ayam, yang bertelanjang, yang miskin, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam meninggikan bangunan. So highlight dia dekat mana? Setengah ulama kata itulah dia. Bayangkanlah mana bila kaki ayam, telanjang, miskin, pengembala kambing, mana kesimpulannya orang yang tak mampu, orang miskin. Tapi berlumba-lumba dalam membina bangunan yang tinggi. So kalau ambil zahir hadis itulah dia. Bangla Endon buat bangunan tinggi-tinggi. Itu dia punya. Mana orang miskin kan dikerahkan untuk meninggal. Kalau di Amerika tu kan apa dia panggil orang niggers, kulit hitam kan. African dibawa kan. Buffalo Soldier tu yang buat malih nyanyi tu. Daripada Afrika bawa ke mereka, kerja dia bina bangunan-bangunan sekarang kan. New York apa semua tu semua dibina oleh orang kulit hitam. Orang kulit hitam tu lah miskin, tak ada duit, tak berkasut kan. Gambar kambingnya maknanya isyarah kepada orang miskin. Mereka maknanya poin dia bangunan tinggi. Kata ulama poin dia bangunan tinggi. Maknanya banyak bangunan-bangunan tinggi yang akan muncul sebelum kiamat.
Satu lagi kata tak, maksudnya di sini adalah orang yang tidak layak berkuasa mengambil kuasa. Sebab orang kalau dah ada kuasa, dia akan dapat harta. Jadi mana orang yang sebenarnya tak layak pun dia untuk mendapatkan kuasa, akhirnya dia diberi kuasa, dan bila dia dapat kuasa, dia mulalah bina rumah besar-besar, bangunan besar-besar dia punya kan. Padahal dia tak layak pun jadi pemimpin. Yang paling besar dekat Dubai. Dubai tu lah. Yang akan datang Saudi ni. Saudi nak buat lagi, nak lawan lah. Itulah dia, maknanya yang jahil-jahil ni yang jadi pemimpin, akhirnya bila dia jadi pemimpin, dia pun membina bangunan yang tinggi-tinggi milik dia. Padahal dia tak layak pun jadi pemimpin sebenarnya. Maknanya orang yang layak jadi pemimpin tu punya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu sebenarnya yang layak jadi pemimpin. Tapi sekarang ni pemimpin semuanya jahil-jahil, tak layak jadi pemimpin, tapi dia ambil kuasa tu dan akhirnya dia bina bangunan-bangunan yang tinggi. Mungkin itu maksud dia. Kemudian habis. Bukanlah Nabi tak cerita itu saja tanda dia lah, maknanya banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain lagi Nabi akan cerita tanda kiamat, tapi ini kan ringkas pendek je lah. Kemudian summan talaqa falabistu maliyan. Falabistu maliyan. Maliyan ni ulama apa maksud maliyan? Ada yang kata maliyan ni beberapa hari. Ada 3 hari. Ada yang kata 3 hari. Cuma tak apa nak logik lah, lepas 2-3 hari baru Nabi tanya, Ya Umar atadri man Israel. Umar tahu tak siapa yang tanya tadi? Lepas 2-3 hari kan. Sepatutnya lepas orang tu pergi je kan. Tapi ada hadis yang lain pula yang mengatakan bahawa orang tu pergi, Nabi suruh panggil balik. Tengok-tengok dah hilang, tak ada dah. Tu orang tanya siapa dia? Itulah Jibril. Jadi ada percanggahan sikit riwayat lah. Orang kata tatbiknya mungkin pada Sayyidina Umar Nabi tanya setelah beberapa hari. Tapi yang hadis yang mengatakan Nabi suruh panggil balik itu bukan Sayyidina Umar, sahabat lain. Dia tak bercanggah lah riwayat. Maka itu hadis Jibril dia panggil. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril untuk datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Jadi kesimpulan dia itulah, agama kita ada 3 yang rukun utama, Islam, iman dan ihsan. Jadi iman dan Islam nanti kita bahas pada minggu seterusnya insyaAllah. Bulan seterusnya ke minggu seterusnya tak tahulah, tengok dulu. Sebab panjang pembahasan antara iman dan Islam ni panjang. Apa itu iman, apa itu Islam? Apa hubungan antara iman dan Islam? Adakah iman dan Islam itu sama atau berbeza atau macam mana? Itu ada pembahasan. Kalau kita tengok daripada hadis ni jelas iman lain, Islam lah lain. Kalau tak, kenapa Nabi dia tanya tentang iman, lepas tu Nabi jawab ke iman, dia kata benar. Lepas tu dia tanya pula tentang Islam, Nabi jawabkan dia kata benar. Jadi jelas hadis ini menunjukkan iman dan Islam tu berbeza. Tapi adakah betul iman dan Islam tu berbeza? Maka dilihat dari beberapa sudut. Dilihat daripada beberapa sudut. Sampai berapa ni? Boleh bahas? Boleh bahas. Okey. Yang pertama kita kena faham dulu apa maksud iman, apa maksud Islam. Iman dari segi bahasa. Pergi kepada sini ya. Iman dari segi bahasa. Iman dari segi bahasa itu maksudnya at-tasdiq. At-tasdiq membenarkan. Beriman maknanya membenarkan ataupun percaya. Beriman itu percaya. At-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Itu iman. Iman at-tasdiq. Tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati, itu iman secara bahasa. Kemudian secara istilahnya iman tu apa dia? Secara istilah iman tu at-tasdiq bil qalbi bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'lamu bid darurah. Membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui secara darurah. Darurah ni bermaksud diketahui secara pasti dan mudah. Maknanya Nabi bawa kata Islam ini agama yang diridai Allah,
Islam mewajibkan kita sembahyang 5 waktu, Islam mewajibkan kita puasa bulan Ramadan, kita kena benarkan. Kalau kita mengingkari hukum dia, kufur. Jadi dia kata di situ yu'lamu fid din bid darurah, perkara-perkara yang diketahui dengan agama dengan pasti dan jelas ataupun mudah, mengecualikan perkara-perkara yang khilaf. Jadi apabila orang tu mengingkari perkara-perkara yang khilaf, tak sampai terkeluar daripada iman. Jadi iman itu kan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi itu kan luas. Banyak Nabi bawa, 30 juzuk Al-Quran Nabi bawa, betul? Dan Nabi sendiri kan menjelaskan hadis. Maknanya salah membenarkan Quran dan hadis. Maknanya bima ja'an Rasulullah, maknanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu Quran dan hadis lah. Cuma yu'lamu fid din bidarurah, yang diketahui dalam agama secara daruri, secara pasti dan mudah. Sebab apa? Ada perkara-perkara yang dibawa oleh Nabi itu benda-benda yang dikhilafkan. Bukan Nabi buat benda khilaf. Orang memahami Quran dan memahami hadis tapi khilaf. Maka kalau bab khilaf itu tak sampai, tak beriman lah kalau dia tak benarkan. Contohnya orang tak nak percaya kunut subuh tu sunnah misalnya. Maka kita tak katalah dia terkeluar daripada iman. Tapi kalau orang tak mau terima solat 5 waktu itu wajib, maka terkeluar daripada iman. Maknanya bila terkeluar daripada iman jadi apa? Kufur. Jadi iman itu membenarkan. Kemudian masyhur kan al-iman tu tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Itulah kata-kata ahli sunnah wal jamaah yang mana masyhur iman itu mesti 3 sekali. Maka di sini khilaf. Di sini berlaku khilaf. Menurut ulama muhakkikin Asy'ariyah, iman itu tasdiq bil qalbi faqat. Iman itu hakikatnya hanya tasdik bil qalbi saja. Tak termasuk iqrar bil lisan, tak termasuk amal bil jawarih. Adapun iqrar bil lisan dan amal bil jawarih ada pembahasan yang khusus. Itu muhakkikin Asy'ariyah. Disebabkan itu Asy'ariyah dikeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah oleh Wahabi. Sebab tak mengakui yang iman tu iqrar bil lisan dan amal bil jawarih. Nanti kita bahas, kita pelan-pelan. Kemudian yang mengatakan iman itu tasdiq bil qalbi dan iqrar bil lisan, itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi dan iqrar bil lisan. Itu kena syahadah. Di syahadah ini maknanya syahadah itu kan i'tiraf, iqrar dan i'tiraf apa-apa yang dibenarkan oleh hati. Nah, kalau dia tak beritahu, siapa nak tahu kan? Tasdiq bil qalbi. Tahu? Kita tengok orang tu, dia tasdiq. Jadi kita mana tahu dia tasdiq. Maka untuk membuktikan dia ni beriman, maka dia kena iqrar bil lisan. Dia kena iqrar syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maknanya dia mengiktiraf, berikrar dan mengiktiraf, manifesto lah, apa istilah dia lah, bahawa apa yang ada dalam hati dia itu dia ikrarkan. Jadi dia dah membenarkan Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi itu sebagai Muhammad dan Islam itu agama, semuanya dah benarkan ke rukun-rukun iman yang 6, maka dia kena, mestilah dia kena syahadahkan, ikrarkan, dia kena iktiraf. Tidak mana kita nak tahu dia beriman atau tidak. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Cuma ada pendapat lagi yang pelik sikit, dia kata ikrar saja tak perlu tasdik. Itu pelik lah. Itu seperti mazhab Murji'ah ataupun Karamiyah, nanti ada masa itu kita keluar dari sunnah. Kemudian satu lagi kelompok iaitu A'immatus Salasah. Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur muhaddisin mengatakan iman itu 3 sekali. Iman mestilah tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih. Kalau tak beriman. So nampak kan Asy'ariyah tidak sama dengan A'immatus Salasah dan juga jumhur ulama. Maka Asy'ariyah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah.
Ya ke? Sabar dulu. Okey, kalaulah Asy'ariyah itu tak betul. Hanya mengatakan tasdik bil qalbi. Iman hanya tasdik bil qalbi. Membenarkan dalam hati saja sudah cukup. Dan kita kata iqrar bil lisan. Kita tak kata. Kita kata iqrar bil lisan dengan amal bil jawarih itu ada penjelasan dia. Okay. Yang pertama kita kata dulu iqrar bil lisan dulu. Kita kata iqrar bil lisan itu hanya sekadar untuk membuktikan keimanan seseorang di dunia. Di dunia. Orang munafik syahadah tak? Orang munafik syahadah tak? Syahadah, bahkan solat lagi. Mana iqrar bil lisan, amal bil jawarih. So dia beriman tidak? Orang munafik. Orang munafik tak jelas dalam Quran tak beriman. Fi darkil asfali minan nar. Subuk neraka paling dalam sekali. Tapi kan dia iqrar bil lisan. Dia amal bil jawarih, semayang pun semua besar pertama lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia munafik lah? Dia tak tasdik bil qalbi. Kau tahu dia tasdik bil qalbi? Tahu? Kita tahu tak orang tu tasdik ke tak tasdik bil qalbi, nak tanya. Tiba-tiba satu orang dia asyhadu alla ilaha illallah tu dia semayang. Kita kata apa? Dia orang beriman. Tahu dia punya hati dia tasdik ke tidak? So kalau macam tu orang munafik beriman lah. Orang munafik beriman? Tak beriman, confirm lah orang munafik dan Quran kan tak beriman. Tapi kan dia iqrar bil lisan. Jadi kita kata iqrar bil lisan itu hanya sekadar untuk dihukumi beriman di dunia. Sebab apa? Nabi melayani orang munafik macam orang Islam. Walaupun Nabi tahu dia munafik. Nabi tahu Abdullah bin munafik. Tapi Nabi siap sembahyang jenazah lagi. Bila orang itu syahadah, kita hukumi dia beriman di dunia saja. Kita hukumi dia beriman di dunia saja. Dia semayang baik. Tapi di akhirat dia beriman ke tidak? Tak beriman. Kalau dia tak tasdik. So masalah tasdik kita tahu? Kita tak tahu. Jadi Asy'ariyah kata, tasdik bil qalbi itu adalah hakikat iman yang sebenarnya, maknanya memandang di sisi akhirat. Di akhirat nanti dia dianggap beriman atau tidak hanya orang yang tasdik bil qalbi lah beriman, walaupun dia tak iqrar bil lisan, walaupun dia tak amal bil jawarih. Hadis jelas, orang yang iman sebesar zarah, ma amila khairan qattu, sahih Muslim, Bukhari, tak beramal satu amalan pun. Ulama kata amila, beramal itu ada dua, satu lisan, satu jawarih. Mana orang tu baca Quran, amal juga, gunakan lisan. Dia berzikir, amal juga lisan. Dia bersyahadah, amal juga lisan. Jadi hadis tu kata ma amila khairan qattu. Satu kebaikan pun dia tak buat sama sekali. Maknanya mulut punya kebaikan pun dia tak buat, jawarih anggota punya kebaikan pun dia tak buat. Tapi ada iman sebesar zarah dalam hati. Dia keluarkan daripada neraka, diberi 10 kali dunia saiz syurga dia. So kalau tak ikrar bil lisan, tak beriman, tak amal tak beriman, so kenapa hadis tu Bukhari Muslim lagi kata dia masuk syurga? Mana kita memandang di sisi akhirat, di sisi Allah dia beriman atau tidak? Kalau dia tasdik bil qalbi, dia beriman. Okey. Lagi satu kita tanya. Dia kata Ahli Sunnah wal Jamaah kata ikrar bil lisan, amal bil jawarih tiga-tiga sekali. Okey, kita tanya. Kalau orang tu tak semayang, beriman tak? Dia tinggal semayang. Tadi kata amal bil jawarih syarat iman. Mesti amal bil jawarih. Betul? Iman mesti 3 kata dia. Mesti tasdik bil qalbi, mesti ikrar bil lisan, mesti amal bil jawarih. Okey, katalah tak semayang. Tak semayang tu kan tak amal bil jawarih. So, iman ke tak? Kalau ikut tu tak beriman. Yang mengatakan siapa tak semayang kufur, Khawarij. Khawarij kata siapa tak semayang kufur. Tak semayang, tak puasa, tak amal bil jawarih. Kategorikan amal bil jawarih tu kan banyak. Amal yang paling penting ni apa? Semayang lah. Dia tak semayang. Bila dia tak semayang, maka dia tak beriman. Itu kata Khawarij. Jadi adakah jumhur muhadisin mengatakan siapa tak semayang kafir? Adakah Aimatus Salasah kata siapa tak semayang kafir?
Ada satu kaul dalam Imam Ahmad bin Hanbal siapa tak sembahyang kafir itu ada. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, siapa tak sembahyang ada? Siapa tak sembahyang kafir? Berapa banyak orang kafir kat Malaysia ni? Tak sembahyang, betul. Jadi adakah orang yang tak sembahyang kafir ke tidak? Tak kafir kan? Betul. Jadi Khawarij kata siapa tak sembahyang maksudnya tak amal berjawarih, tak beriman, kafir. Pasal apa? Syarat iman mesti amal berjawarih. Kemudian ditanya pada Mu'tazilah, kalau dia tak sembahyang kafir. Mu'tazilah kata dia beriman pun tidak, kafir pun tidak. Itu Mu'tazilah. Siapa yang tak amal berjawarih, dia beriman pun tidak, tapi kafir pun tidak. Pasal apa? Dia tasdik. Nak kata dia beriman tak, dia tak amal berjawarih, maka dia iman tidak, kafir pun tidak, dia tengah-tengah. Manzilatun bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Antara kafir dan iman, tengah-tengah. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau ditanya kepada Aimatus Salasah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan jumhur muhadisin, adakah kalau orang tu tak beramal jawarih, dia kufur? Adakah dia kufur? Tak. Tak ada kata yang kufur. Tapi kalau tak kufur, beriman ke tak? Iman pun tak, jadi Mu'tazilah. Kalau kata kufur, jadi Khawarij. Kalau kata kufur pun tak, beriman pun tak, jadi Mu'tazilah lah pula. Oh, beriman. Tadi kata iman mesti amal berjawarih. Sekarang kata kalau tak beramal pun iman lagi. Kau ni macam geling kan cakap. Betul? Tak amal berjawarih. Masih beriman. So iman sekarang apa dia? Tasdik bil qalbi, itulah iman yang sebenarnya di sisi Allah. Kalau iqrar bil lisan, satu orang dia percaya kepada Allah, tapi tak sempat iqrar bil lisan, mati. Beriman ke tidak? Kalau ikut kaul tadi, tak beriman lah, betul. Kalau mesti kena iqrar bil lisan, mesti kena amal bil jawarih. Maknanya kalau orang yang hanya tasdik saja kafir, betul? Betul? Sahabat Nabi banyak yang mati sebelum diwajibkan solat, betul? Okey, kafir, tak amal berjawarih. Ataupun yang dia beriman tak sempat syahadah, mati. So beriman ke tidak? So maknanya iman hanya tasdik bil qalbi saja. Adapun iqrar bil lisan untuk kita hukumi dia beriman di dunia. Di dunia, pasal apa kita kata di dunia? Kalau dia beriman di dalam hati dia, tasdik bil qalbi. Kemudian dia berikrar di dunia, dia berikrar. Kita kata dia beriman, kita kata dia Islam. Pasal apa? Yalah dia dah ikrar kan. Sebab orang munafik yang tak tasdik bil dia, dalam hati dia pun Nabi anggap dia orang Islam. Betul? Tapi di akhirat nanti dia beriman ke tidak? Tak beriman. Sebab tak tasdik. Jadi sebaliknya, kalau orang tu dia tasdik bil qalbi, tak sempat ikrar di dunia, beriman ke tidak? Mestilah beriman. Kalau menurut yang Aimatus Salasah dengan jumhur muhadis ni, ikut Wahabi, beriman ke tak? Kalau ikut kan tak beriman lah, betul. Dia tak sempat syahadah dan tak sempat beramal. So, mana tasdik itu tak laku. Sebab iman mesti tiga-tiga. Tapi padahal tak ada pun kan Aimatus Salasah kata macam tu. Tak ada pun muhadisin kata macam tu. Yang penting berimanlah kalau tak sempat syahadah. So siapa yang betul, siapa yang tak betul sekarang ni. Jadi Asy'ariyah kata hakikat iman yang sebenar adalah tasdik bil qalbi. Maknanya di sisi Allah di akhirat dia dianggap beriman kalau dia tasdik bil qalbi. Kalau dia tak ikrar bil lisan di dunia, maka ada tafsil dia, perincian dia. Okey. Yang pertama, dia tak sempat, dia beriman, tiba-tiba mati. Kita hukum dia beriman di sisi Allah. Okey. Yang kedua, dia tak diminta bersyahadah. Kalau dia percaya kan, dengan percaya, tapi tak ada seorang kata, syahadah. Tak ada orang pun bagi tahu kepada dia kena syahadah. Dia pun tak syahadah, habis dia mati. Beriman ke tidak? Beriman lah. Tapi kalau diminta bersyahadah, okey. Diminta bersyahadah, dia tak boleh syahadah. Sebab apa? Dia bisu. Dia tak bisu. Syahadah, tak syahadah. Okay, kau tak ikrar lisan, kau bisu, okey, kufur. Dia bisu maka dia guna, kalau boleh guna isyarat, guna isyarat. Kalau dia memang dia tak nak cerita di Islam. Okey, ni satu-satu. Okey, bisu selesai.
Yang seterusnya, diminta syahadah, dia tak bisu, dia boleh syahadah, tapi kalau dia bersyahadah, dia akan dibunuh. Ada mudarat dia, kalau dia syahadah, ada semua bilang, kau syahadah, aku siap, aku repot, kau kena bunuh. Contohlah, kan zaman dulu kan, zaman Nabi kan, siapa syahadah, Islam kena bunuh. Maka dia tak syahadah, Islam, iman, masih beriman. Tak syahadah kan? Tapi ada uzur, dia tak boleh syahadah sebab ada keuzuran. Lepas tu mati. Maka iman. Yang seterusnya disuruh bersyahadah, tidak ada halangan untuk bersyahadah, tidak ada keuzuran, boleh tapi saja tak nak bersyahadah, ini kita kata kufur. Walaupun dia tasdik berkali. Sebab apa? Dia istihza' dan tala'ub. Dia mempermain-mainkan dan meremehkan tuntutan syahadah. Dihukumi kufur, tidak beriman kerana istihza' dan tala'ub. Meremehkan dan menganggap main-main. Mesendakan syahadah. Apa masalah tak nak syahadah? Betul. Saja tak nak syahadah. Kita hukum kalau kau tasdik pun tetap kufur. Dunia dan akhirat. Jadi syahadah itu untuk mengiktiraf dia beriman. Sebab apa? Kalau dia syahadah sekalipun, kalau hati dia tak tasdik, kita tetap kena, kalau dia mati, kita kena mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, tanam di kubur orang Islam. Tapi nanti katalah dia munafik, hati dia tak tasdik, itu hak Allah di akhirat nanti dia bangun dalam keadaan kufur. Seperti yang Nabi buat pada orang munafik. Nabi kata, ini munafik ni, tak payah semayang, campak atau sampah aja mayat dia. Ada Nabi buat macam tu. Ketua orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi semayang jenazah tadi. Sebab tu syahadah ni hanya untuk menghukumi dia Islam di dunia sahaja. Bukan syarat keimanan yang sebenar. Faham? Begitu juga orang yang tak semayang, kita tak hukum dia kafir. Dia masih beriman. Jadi kalau tak semayang, tak puasa, tak apa, masih beriman, semuanya iman tu bukanlah amal jawarih. Okey. Kat situ jelas? Ada satu keadaan di mana kelompok jemaah dia tidak sembahyang Jumaat, dia ada kelompok sendiri dalam tarian, tapi dia tak pergi bersolat Jumaat di kawasan dan dia dengan kelompok dia sendiri amalan dia. Kalau dia meninggal tu, macam mana kita punya tafsiran asal iman? Kalau orang yang meninggalkan amal yang wajib, tak kira sembahyang Jumaat atau sembahyang biasa, kita kata dia fasik. Beriman tapi fasik, orang yang berdosa. Jangan kata sembahyang Jumaat, tak sembahyang langsung semua hidup, tapi di dalam hati dia tasdik bil qalbi. Maka dia beriman tetapi kita kata dia fasik. Kalau tak beramal. Kalau tak syahadah, seperti tadilah perincian dia. Tak syahadah sebab apa? Tak sempat mati. Ataupun bisu tak dia syahadah. Ataupun kalau dia syahadah, dia dibunuh. Last sekali je yang dianggap tak beriman, dia tak ada keuzuran tapi saja tak nak, kita anggap kau main. Sebab tuntutan dia mesti rukun Islam mesti syahadah. Apa masalah kau tak nak syahadah? Tak pandai kita ajar. Tak nak belajar, tak suka sebut. Maka kufur. Dunia akhirat. Sebab tak ada alasan. Tapi kalau tak beramal, fasik. Fasik. Masih beriman. Kalau tidak, hadis Bukhari Muslim tu tak sahih. Tak betul lah. Keluarkan iman sebesar zarrah. Orang yang ada iman dalam sebesar zarrah, ma'amila khairan qattu. Tak pernah buat satu amal baik langsung. 10 kali syurga, 10 kali dunia syurga dia dapat. Hanya tasdik saja. Tapi kalau macam tu, tak betul. Maknanya Bukhari Muslim bukan. Nabi pun bukan ahli sunnah. Nabi kata iman tasdik je. Wahabi seorang kan ahli sunnah. Betul. Jadi Asy'ariyah tu bukan tak faham benda tu. Kita kata ikrar bil lisan dan amal bil jawari itu kesempurnaan iman. Betul? Kesempurnaan. Jelas kan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Terjemahan literal dia apa? Tidak beriman seseorang tu siapa yang tidak menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Nak tanya, siapa yang menyayangi saudara dia seperti dia sayang diri dia sendiri? Belum tanya lagi sayang ustaz dia tu. Sayang saudara dia, saudara mana? Saudara semua, saudara se-Islam. Hadis tu ulama sebagai saudara se-Islam. Bukan saudara mara adik-adik je. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak mengasihi akhi, maksud itu semua orang Islam.
Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu Quran jelas. Setiap orang iman itu bersaudara. Jadi hadis itu tidak menyayangi orang Islam yang lain. Ma yuhibbu li nafsi. Seperti mana dia mencintai diri dia. Jadi kalau macam tu, semua yang tak mencintai saudara dia, macam dia bukan tak kena cinta dengan seperti mana dia cinta diri dia sendiri. Maknanya dia tak beriman. Macam tu makna dia. Mana hadis tu? Maknanya dia la yu'minu berarti tidak sempurna iman. Bukan tak beriman. Jadi iman asal dia tasdik bil qalbi sahaja. Adapun ikrar bil lisan atau amal bil jawarih kesempurnaan iman. Ataupun lebih perinci, ikrar bil lisan itu untuk dihukumi beriman atau Islam di dunia, dan amal bil jawarih itu sebagai kesempurnaan. Kalau tak, kenapa di sini Nabi asingkan antara iman dan Islam? Dalam rukun iman tadi ada amal bil jawarih. Ada ikrar bil lisan. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada semayang. Ada syahadah. Bila tanya Islam baru Nabi kata syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Betul? Kenapa Nabi tak sekali je? Kalau iman tu tiga-tiga sekali. Kenapa? Oh, iman. Iman antuminu billahi wa malaikatihi wa tu wa tashhada anna wa dan wa tuqimus salat. Sekali je Nabi jawab tiga-tiga. Betul? Kenapa perlu di stop, ditanya pula apa itu Islam, baru Nabi jawab syahadah dengan solat, puasa, zakat, haji. Betul? Kemudian dalam Al-Quran, Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Betul? Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa Allah Ta'ala pisahkan innal ladzina amanu wa amilus solihat? Kalaulah amal itu sudah iman, tak perlulah innal ladzina amanu wa amilus solihat. Terus innal ladzina amanu sudahlah. Dalam iman tu dah ada tiga-tiga sekali. Ikrar dengan amal bil jawarih. Betul? Kenapa Allah pisahkan orang beriman dan amal soleh? Wal asri innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihat. Lah kenapa nak diasingkan orang namanya muamalah solihat tu, nak didankan, sedangkan kalau iman itu sendiri sudah amal bil jawarih. Betul? So, sekarang siapa yang betul sekarang? Syairah juga, jangan main-main. Dalam Quran bila sebut ya ayyuhallazina amanu. Adakah yang merujuk kepada tasdik beriman saja ataupun yang sempurna tiga-tiga tadi itu? Yang tasdik sajalah. Lah kalau dah beramal tak payahlah suruh. Wahai orang yang dah solatlah kamu lagi. Kita nak suruh ulang balik solat yang lain bolehlah. Betul? Ya wahai orang yang beriman, maka diwajibkan kepada kamu puasa. Kalau iman itu sudah masuk amal, lah kenapa Allah nak perintahkan lagi suruh solat, suruh puasa? Kaedah yang dia beriman hati tapi dia tak nak ucap, sengaja tak nak sebut. Itu apa Ustaz kata kaedah dia untuk dia tak betul. Istihza, tala'ub. Adakah dia diazab ataupun di akhirat dia masuk itu juga? Okay, kita menghukumi dia sebagai kufur, itu saja. Allah Ta'ala itu hak dia. Kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala tu, adakah Allah masih menganggap dia beriman itu hak Allah lah. Kita kata hukum dia kufur. Kerana mempermainkan hukum itu kufur. Mempermainkan hukum itu ada satu kaedah lain. Itu memang siapa yang mempermainkan hukum tala'ub dengan istihza, confirm kufur. Itu dalam ayat-ayat kan, dalam dalil lain kan. Orang-orang yang mempersendakan Islam kan hukum dia kufur. Kita anggap dia memperlah apa masalah kau tak nak mengucap, kenapa? Tadi kan ada uzur, kita dah bagi ada uzur, tak apa. Sekarang ni tak ada keuzuran. Jadi digunakan satu kaedah lain. Tu kaedah lain lagi. Yalah, macam mencaci maki sahabat, kufur. Kan? Menolak hukum yang wajib, kufur. Menghalalkan zina, menghalalkan judi, kufur. Itu ada kaedah lain lagi. Itu dalam fiqh dibahas bab murtad. Bab irtidad. Sekarang ni ada orang bagi pendapat kata orang kafir ni sebabkan mungkin Islamophobia ni semua, jadi dia buru-buru Islam, mungkin dia boleh dalam keadaan fitrah kan. Kita menghukumi secara zahir saja. Itu je. Kita lah, ini kita kan. Kita kata siapa tasdik bil qalbi ke enam rukun iman tadi, bukan satu je.
Keenam rukun iman dia tasdik berqalbi. Dan tidak ada isu satu lagi, adakah orang tu hanya beriman kepada Allah sahaja, tapi dia tak tasdik malaikat, kitab. Sebab apa dia tak tasdik? Adakah dia tahu dan dia tak mau tasdik, maknanya dia menolak, ataupun sebab dia tak tahu tentang, dia tak tahu malaikat, dia tak tahu semua, dia tak tahu, yang dia tahu Allah saja, dia tasdik saja. Itu adakah beriman atau tidak? Itu dibahas juga dalam. Kemudian dia mengucap, kita hukum dia beriman dan Islam di dunia. Kemudian dia semayang, macam orang munafik lah. Okay, selebih daripada itu orang kafir kita pun tahu. Sebab apa? Ada hadis mengatakan nanti di padang mahsyar ada orang Islam, maksudnya dia mati dalam keadaan dianggap Islam lah, ditanam, kemudian mandi, solat, kapan semayang semua ditanam, tapi bangkit kufur. Ada orang kafir bangkit Islam pun ada. Orang kafir tapi bangkit dalam keadaan beriman. Itu Allah saja yang tahu. Itu Allah saja. Cuma kita katalah siapa tasdik bil qalbi, dia beriman. Sekarang ni ada orang cakap contohnya dia suka gunakan perkataan ni zaman sekarang punya putra kan. Kata okey, dia kata wuduk tu tak ada dalam Quran. Dia cakap kan. Wuduk tak ada dalam Quran. Khalifah ni tak ada dalam Quran. Jadi dia nak escape kan tak ada dalam Quran, jadi bagi dia mungkin ada khilaf kat situ ke, jadi dia nak ambil kesempatan tu, pada ustaznya. Itu kan tadi kan makna iman itu tasdik bil qalbi bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam allazi yu'lamu fid din bid darurah. Itu dikaitkan dengan yu'lamu fid din bid darurah. Benda yang pasti dan disepakati. Ijma'. Sebab tu kita ada ahli sunnah wal jamaah kan ada 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Solat 5 waktu itu kan sabit dengan nas Quran hadis. Solat saja Quran, kemudian 5 waktu itu dengan hadis mutawatir. Dan perlu ijma' lagi. Puasa bulan Ramadan kan sabit dalam Quran, betul? Dengan hadis. Ijma' lagi. Kenapa perlu ijma'? Sedangkan Quran hadis dah sabit. Sebab ni lah. Dia mula kata maksud Quran tu bukan macam ni. Dia cuba nak mengalihkan makna Quran dan hadis. Pasal apa? Quran hadis tu hanyalah lafaz saja. Boleh dimanipulasi. Cukuplah Taurat dengan Injil kan. Sepakat Yahudi berpakat untuk memanipulkan Quran ini sampai dah dianggap semua orang percaya dengan Taurat Injil yang dah diubah. Maka Nabi minta jaminan daripada Allah supaya Al-Quran tu Allah sendiri jamin katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan dapat diubah, dan Nabi mohon kepada Allah supaya janganlah umat aku ini bersepakat dalam kesesatan. Tu Nabi dah minta doa khusus kepada Allah Taala. Tu Nabi kata la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tak akan sepakat dalam kesesatan. Mana majoriti tak akan bersepakat macam mana berlaku pada Yahudi dan Nasrani. Dia sepakat atas kesesatan. Islam takkan. Itu Nabi kata iza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bi sawadil azam. Jika kamu tengok banyak sangat berselisih, pegang kepada majoriti umat Islam. Apa kata ijma', apa kata jumhur ulama? Ini kalau macam ni kan, satu-satu orang kata macam ni terus selalulah selayan. Dia cuba, biasalah sepanjang zaman akan ada orang yang cuba nak manipulate. Baru ni kes korban kan, ada hadis mengatakan korban boleh untuk semua orang, untuk ramai, bukan satu. Kalau macam tu sudah satu kepala 650 orang, RM100 650 orang. Jenuh apa yang surah tu tulis 650 nama, satu bahagian. Satu bahagian lagi 650 nama, RM100. Boleh macam tu. Akikah pun Nabi kata kalau anak perempuan seekor kambing, anak lelaki 2 kambing. Akikah bukannya sunat juga, tapi korban kan sunat muakkad, bahkan ada mazhab kata wajib. Hanafi wajib korban. Oh boleh untuk semua orang. Jom kita kongsi ya, satu bahagian 650 orang RM100. Kecoh sekarang ni. Ada hadis Nabi mengatakan korban boleh untuk semua orang. Sebab Nabi pun berkorban untuk umat dia, suruh umat sampai kiamat. Apa maksud hadis itu? Ulama tak tahu ke? Maknanya selama ni kita ditipu oleh ulama 1400 tahun bahawa korban hanya satu bahagian saja. Sedangkan ada hadis Nabi mengatakan boleh satu bahagian korban untuk semua, untuk ramai orang boleh. Ada satu ulama Indonesia ni, tak tahu ulama ke apa ke, lepas tu nukil pada satu ulama daripada Morocco ke mana, baca hadis. Itu viral. Orang semua goyang. Tak tahu manusia ni satu hadis saja baru tiba-tiba muncul bau, oh dia dah percaya dah. Oh boleh rupanya kita tertipu selama ni 1400 tahun. Selama 1400 tahun ulama semua tertipu. Imam Nawawi tertipu, Imam Syafi'i tertipu, semua tertipu.
kemunculan seorang pemuda daripada Indonesia yang namanya Ustaz Ulama daripada Morocco mengatakan bahawa boleh korban untuk satu bahagian semua orang. Tu starter kita terkecoh dengan satu-satunya zaman sekarang viral kan, mudah viral, orang semua dulu tak tahu. Ya, kita tak pegang, kita tak layan semua pendapat-pendapat yang kata macam tu, macam ni, kita tak layan. Kita tengok nas yang qat'i, kemudian dalalah yang qat'i dengan ijma' ulama dan paling pun jumhur ulama. Tak layan semua pendapat-pendapat gharib tu. Islam ni terjamin. Kita ada ijma', kita ada jumhur. Itu pembahasan lain lagi lah. Jadi nanti kita sambung lagi pula antara kaitan iman dengan Islam pula. Ya tak? Boleh. Kan ada, tak ingat tak hadis apa yang kata kalau ibu bapa kita bukan Islam, anaknya Islam, maka tak boleh doakan diampunkan dosa semua kan? Hakikat yang Islam pun bukti keimanan kat dunia lah kalau ni, tapi hakikat dalam hati orang kita tak tahu yang beriman ke tak. So macam mana yang tu? Sebab Nabi pun kan, Nabi Ibrahim dengan Nabi sendiri kan dilarang untuk memohon ampun bagi itulah isu tu panjang lagi nanti, isu adakah ayah kandung atau pakcik. Nabi Ibrahim kan azar tu kan Allah larang ayat Quran tu kan. Wa ma kana lin nabi an yastaghfara lil musyrikin. Tidak layak untuk seorang nabi itu untuk bermohon ampun bagi orang musyrikin. Dan Nabi pun Abu Talib, Nabi Allah Ta'ala tak bagi minta ampun. Minta hidayah boleh. Kalau dah meninggal? Dah meninggal, habislah. Dia meninggal lah tu. Tak boleh. Kalau dia dah meninggal dan dia pasti meninggalnya dalam keadaan musyrikin, maka tak boleh kita. Kita boleh letak qaid lah. Sekiranya mak aku itu beriman, ampunlah dosa kita. Itu boleh. Sekiranya dia beriman. Sebab kita tak tahu kan tadi kan. Kalau macam tu kita tak tahulah siapa yang mati beriman tak beriman. Kalau tasdiq bil qalbi, maka kita kena doa, ya Allah, kalaulah di sisi engkau mak ayah aku ni beriman, yang aku tak tahu hati dia tu beriman ke tidak, ampun dosa dia. Sekiranya. Maknanya kita masih lagi memohon doa, mohon keampunan untuk orang yang beriman. Kalau jelas dia memang kafir dah, mak memang kafir, mak memang tak beriman, mak tak percayalah tu, baik mati. Itu kita nak kata kemungkinan macam mana lagi. Sebab tasdik bil qalbi pun akan terbatal kalau dibuat perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Jadi bukan bermaksud tadi tasdik bil qalbi itu asalkan tasdik saja, tapi maka kalaupun disembah berhala pun kita kata beriman, tak. Dia boleh membatalkan. Maksudnya dia mati dalam keadaan dia tasdik bil qalbi. Sebelum tu dia tak buat benda-benda yang membatalkan keimanan. Kalau dia tasdik bil qalbi sekalipun, tiba-tiba sebelum mati dia caci maki sahabat, dia caci Allah misalnya, atau dia sujud dekat depan patung, itu tasdik macam mana pun batal. Sebab dia akan ada perkara yang membatalkan keimanan dia nanti. Itu dalam bab fiqh. Perkara yang membatalkan keimanan. Jadi kalau macam tu misalnya anak dia, kalau mungkin kita tengok entah mak aku ni dia senyap-senyap dalam hati beriman kan. Maka bolehlah kita tak, kalau sekiranya mak aku ni beriman, ya Allah, sedangkan kau lebih mengetahui lah, maka kau ampunlah dosa dia. Masih lagi kita mohon ampun kepada orang yang beriman. Kalau jelas-jelas kafir itu kan, Allah dalam ayat tu Allah Taala itu dia dah betul-betul jelas musyrik. Tak boleh minta ampun. Dan kalau dah mati nak minta hidayah, apalagi dah mati kan. Yang hidup bolehlah berdoa untuk beri hidayah. Rasulullah pergi ke makam mak dia. Itu hadis dhaif. Tapi Imam Suyuti kata walaupun dhaif tolonglah terima. Itu nanti ada pembahasan apa Ahli Sunnah wal Jamaah punya pegangan terhadap keadaan mak ayah Nabi, ya, sama ada selamat atau tidak. Itu ada pembahasan khusus. Sorry Ustaz, yang tadi pasal tak solat tadi tu, yang kesempurnaan iman tu kan. Kita tahu hukum dia sebagai kafir, tapi solat tu satu rukun Islam kan. Ya. Macam mana tu? Antara itu ya, beza antara iman dan Islam tu nanti. Orang tak puasa. Orang tak puasa, tak sayang. Tapi dia tasdik bil qalbi ke tidak?
Itu lepas tu ada isu dia. Jadi orang yang bersyahadah sahaja tapi tak semayang, adakah kita kata dia beriman atau tidak? Adakah kita kata dia Islam atau tidak? Itu akan ada pembahasan tu nanti. Sebab iman, kalau salah satu daripada iman dia tak tasdik, dia tak beriman. Dengan syarat dia tahulah. Kalau Islam pula, jadi rukun Islam. Jadi dia bersyahadah, kita kata dia Islam. Kalau dia bersyahadah tapi tak semayang, adakah dia dikatakan tidak Islam? Jadi ulama sepakat kata syahadah sahaja sudah dianggap Islam kalau dia tak semayang sekalipun. Tapi kalau iman dia hanya tasdik Allah, tak nak tasdik malaikat, tak nak tasdik Nabi, tak nak yang lain, tak beriman. Sebab apa? Maksud, nanti adalah pembahasan tu nanti. Maksud kita membenarkan Allah Ta'ala tu. Maka bercanggah, dia benarkan Allah Ta'ala. Tapi dia tak benarkan malaikat, tak benarkan Nabi, tak benarkan Nabi. Dia sebenarnya dia mendustakan Allah juga. Sebab Allah yang suruh kita beriman kepada malaikat. Kalau dia tak nak membenarkan malaikat dengan kitab, dengan rasul, dengan kiamat, maknanya dia seolah-olah tak beriman kepada Allah. Sama je kembali kepada. Tapi kalau syahadah dengan semayang tak sama. Dia tak semayang berarti bukan dia tak mengakui yang Allah tu Tuhan dan Nabi Muhammad tu utusan. Dia tak semayang, dia fasik. Dia tak sama. Itu kan ada nanti pembahasan khusus tentang hubungan antara iman dengan Islam tu. Panjang lama bahas. Cukup Bos dah suruh berhenti tak boleh buat apa Jadi wallahualam setakat tu untuk kali ini. Kita sambung lagi insya-Allah pada masa akan datang. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, pentadbir kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf dan minta muslimin muslimat, mudah bagi taufik dan apa hal yang sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.